Ini Rick. Dia tidak mahu dirakam hari ini, tetapi awak menekan main sekali lagi dan kini dia melihat asteroid di langit jatuh ke bumi. Rick berdiri kaku di balkoni dan titik bercahaya itu semakin terang dan besar. Telefon di dalam poketnya tidak pernah berhenti berdering panggilan, mesej, video. Di bawah, terdapat bunyi bising dan jeritan. Seseorang sedang merakam, seseorang berlari. Bandar ini berdengung, semua orang merasakan sesuatu akan berlaku. Haiwan-haiwan itu bersembunyi dahulu, mereka lebih mudah merasakan bahaya. Di TV, mereka mengatakan bahawa mereka akan menembak jatuh asteroid itu. Beberapa peluru berpandu dilancarkan ke langit secara langsung dan 10 saat kemudian, cahaya berkelip di atmosfera atas nampaknya mereka telah melanggarnya. Asteroid itu pecah berkecai, serpihan-serpihannya berterbangan. Orang ramai bergembira, tetapi terlalu awal. Asteroid itu telah pecah, tetapi kepingan terbesarnya sebesar bas terbang terus ke arah bandar. Ia kelihatan kecil berbanding bandar, tetapi pada kelajuan 20 km sesaat, benda besi ini bertukar menjadi bom nuklear. Ia tidak lagi akan terbakar di atmosfera. Rick terpaku di tepi tingkap apabila cahaya putih berkelip di kejauhan, membakar wajah Rick walaupun dari jarak 10 km. Bunyi lebih perlahan daripada cahaya dan gelombang letupan itu akan sampai kepadanya dalam masa 30 saat. Rick berlari ke bilik mandi, jatuh ke lantai dan menutup kepalanya. Hentaman itu memecahkan tingkap, plaster menghujani dari siling dan dinding bergegar. Rick hampir pekak dan menyedari bandar itu telah musnah. Daya hentaman sedemikian adalah kira-kira 2 megaton. Itu 100 kali lebih kuat daripada bom atom di Hiroshima. Semua yang ada di pusat gempa lenyap. Dalam radius 3 km, hampir mustahil untuk terus hidup. Di situlah kebakaran, hentaman dan kemusnahan berada. Dari jarak 3 hingga 8 km, semuanya telah musnah. Selain itu, terdapat tingkap yang pecah, melecur dan panik. Kerosakan dapat dirasai walaupun 10 km jauhnya. Dan di situlah Rick berada. Dia mengambil beg galasnya dan berlari keluar, di mana udara berwarna hitam dan bau pembakaran memenuhi udara. Pada saat itu, serpihan jatuh berhampiran rumah, betul-betul di atas bumbung kereta. Serpihan meteorit kecil, seperti peluru artileri, akan meletupkan apa sahaja yang disentuhnya. Salah satu serpihan itu menghentam dinding rumah dan berkecai. Bekalan elektrik terputus, lift tidak berfungsi dan lampu isyarat juga tidak berfungsi. Komunikasi terputus dan bandar lumpuh. Rick sampai ke keretanya dan cuba memandu, tetapi jalan-jalan rosak dan dipenuhi dengan kereta yang terbakar. Rick berlari ke jambatan dengan berjalan kaki untuk melarikan diri dari kawasan kejiranan, tetapi jambatan itu musnah. Kereta dan orang ramai berada di dalam sungai dan kawasan kejiranan itu tersumbat. Dia berjalan melalui keadaan huru-hara. Tiada sesiapa yang memadamkan rumah dan kereta yang terbakar kerana tidak cukup anggota bomba dan mereka tidak dapat sampai ke sana. Jalan-jalan itu biasa, tetapi semuanya kelihatan berbeza. Matahari tidak kelihatan dan Rick menutup mukanya dengan kain untuk bernafas. Ia mengejutkan, tetapi jika asteroid itu hanya 10 kali ganda lebih besar, Rick dan seluruh bandar tidak akan wujud lagi kerana tenaga hentaman akan meningkat kira-kira 1000 kali ganda dan segala-galanya sejauh ratusan kilometer akan terbakar. Dalam kes itu, bukan sahaja bangunan akan hilang, tetapi permukaan bandar itu sendiri akan berubah menjadi kawah cair. Jika asteroid itu hanya berdiameter 1 km, ia akan memusnahkan seluruh kawasan, mewujudkan kawah selebar puluhan kilometer. Semua benda dalam lingkungan ratusan kilometer akan musnah dan debu serta jelaga akan naik ke atmosfera, menghalang matahari dan menyebabkan musim sejuk asteroid di seluruh planet. Mujurlah, ini jarang berlaku. Rick, setelah terhilu jelaga dan mati dahaga, menjadi kering. Kedai-kedai terdekat sama ada musnah atau terbakar dan tiada peluang untuk menemui air di sana. Hujan batu api terus turun, jadi dia sedar dia perlu mencari tempat perlindungan sekarang, sekurang-kurangnya. Dia berlari ke kereta api bawah tanah, turun dan menemui berpuluh-puluh mangsa terselamat yang ketakutan. Tiada komunikasi, tiada bantuan, tetapi sekurang-kurangnya di sini lebih selamat daripada di jalanan. Dalam situasi seperti ini, kerja berkumpulan adalah penting dan berada di sekitar orang ramai memberinya peluang untuk bertahan lebih lama. Seseorang mengulurkan sebotol air kepadanya dan selepas menegurnya dengan rakus, Rick berasa lebih baik. Dia tahu dia terselamat dan berhak mendapat seperti anda.